Moskov beliau dan random mengambil Xbox. Dia mungkin boleh gunakan motor drifter Din kalau dia nak guna skin tu. Benar, dia boleh tunjukkan apakah skin yang boleh dimenangi oleh penonton-penonton kita kalau kita capai 500,000 viewers, iaitu Moto Drifter Xbox skin. Namun dengan last pick sekarang ini, adakah 3D Gaming akan mengambil antara hero signature beliau iaitu Moskov? Nampak gayanya Moskov yang akan dikunci oleh 3D Gaming dan akan diletakkan di bahagian gold lane untuk berhadapan dengan Clean. A very good matchup. Namun begitu saya merasakan Clean ada power spike yang lebih tinggi sedikit berbanding dengan Moskov. Tepat sekali, especially di bahagian early game tanpa memerlukan item yang pertama. Clean kalau 1v1 dengan Moskov, saya merasakan beliau lebih mempunyai kelebihan, tetapi Sumpak yang akan bermain di bahagian jungler. Dan lagi satu, kenapa saya kata Clean akan mendapatkan kelebihan, sekiranya Rafaela yang bakal digunakan oleh Ikuto ini akan sentiasa berhampiran dengan helikopter. Ini menyebabkan beliau lagi sukar untuk dijatuhkan dan menyebabkan Clean ini lebih senang untuk melakukan farming dan dapatkan 2 item yang pertama dengan lebih pantas, Adin. Ya, benar sekali. Dua-dua pasukan telah bersiap sedia dengan pilihan ini dan tanpa kita melengahkan masa, terus saja kita masuk ke dalam Land of Dawn untuk melihat pasukan Filipina berhadapan dengan pasukan Malaysia. Dan kita dapat saksikan pasukan daripada Filipina akan bermula di bahagian biru, sementara pasukan daripada Malaysia yang akan bermain di bahagian warna merah. Kita dapat saksikan Sumpak bersama-sama dengan Bobong akan melakukan farming cuba untuk dapatkan orange buff terlebih dahulu yang akan diberikan kepada Sumpak. Tetapi di bahagian atas 3D Gaming, seperti yang kita dapat sangkakan, Adin, agak sukar sebenarnya untuk berhadapan dengan helikopter dan juga Ikuto. Ya, berhadapan dengan helikopter seorang pun dah cukup susah, apatah lagi adanya Ikuto yang memberikan sedikit sebanyak bantuan kepada helikopter. Ini akan menyebabkan Solos ada masa yang lebih senang, lebih mudah untuk kontrol dan juga kawal lane di bahagian atas tersebut untuk mendapatkan farming dan juga gol yang diperlukan. Sumpak telah mencatatkan level 3, manakala OHH masih lagi mengikut langkah ataupun jejaknya di bahagian belakang dengan mencatatkan level 3 juga. Ya, dan nampaknya kedua-dua pasukan bermain agak sedikit berhati-hati, kecuali helikopter dan juga Ikuto yang memberikan pressure yang cukup-cukup banyak terhadap 3D Gaming di bahagian atas sehingga Bobong terpaksa memberikan sedikit bantuan. Namun di bahagian tengah belacan nyawanya yang hampir separuh berjaya diturunkan. Tapi sekarang ni, Adin, First blood akan didapatkan oleh Sumpak dengan satu rotation yang begitu baik sekali sebentar tadi, menjatuhkan Ikuto di bahagian atas. Tetapi helikopter dengan gerakannya begitu kemas mendapatkan kill pembalasan ke atas 3D Gaming. Permulaan yang baik untuk pasukan Malaysia kerana gold laner mereka masih lagi hidup, masih lagi berdiri. Gerakannya agak agresif ke atas Bombong tetapi tidak ingin meneruskan perjuangan kerana takut ataupun khawatir ada bantuan di bahagian belakang tadi. Ya, satu aim yang baik dilakukan oleh pasukan Filipin dengan menjatuhkan Ikuto. Namun kalau mereka dapat menjatuhkan helikopter, saya merasakan mereka mendapatkan kemenangan yang lebih kecil. Tapi kita lihat sekarang ni, random terus saja menggunakan Last Insanity, hampir-hampir berjaya dapatkan Waha. Tapi Turtle ni bakal dapatkan oleh pasukan di mana Belacan berjaya mendapatkan Bobong, Adin. Satu real world manipulation telah dibuka sebentar tadi di mana OHH akan dikorbankan terlebih dahulu. Satu berbalas dengan dua sekarang ini. Pasukan Filipina berjaya untuk memenangi team fight dekat kawasan Turtle dengan menjatuhkan dua ahli pasukan Malaysia dan juga berjaya untuk mendapatkan Turtle tersebut. Yuji, bagi saya, apabila beliau dapat membuka real world manipulation dengan durasi yang begitu lama, itu yang menyebabkan pasukan Filipina memenangi team fight tersebut. Ya, banyak debate mengatakan mana satu lebih kuat, sama ada Farsa ataupun Eve. Tetapi kalau kita dapat saksikan, Eve nampak lebih hebat kerana dia mempunyai kelebihan untuk memperlahankan pergerakan pihak musuh. Jadi apa yang dilakukan oleh pasukan Filipina buat masa sekarang memberikan mereka kelebihan. Mereka juga berjaya mendapatkan Turtle di mana sekarang ni 3 kill telah pun dimiliki oleh mereka. Tetapi ada satu team fight yang berlaku.
Oh haha, dengan gerakan yang sekali lagi agresif terus saja menjatuhkan Bombo yang kedudukannya agak offside, agak terlampau ke hadapan sebentar tadi, di mana rakan-rakan tidak mampu nak memberikan sedikit sebanyak bantuan. Ikuto telah mencatatkan level 4 dan kerana itu beliau boleh bergerak dengan agresif sedikit dengan adanya Holy Baptism. Bila-bila masa saja boleh mengeluarkan stun beliau ke atas Yuji. Oh haha, telah masuk satu Cyclone Sweep yang begitu baik. Yuji akan dikorbankan, tetapi kita lihat bagaimana I'm offended daripada Bombo telah digunakan Spear of Distraction. Cuba nak mendapatkan oh haha, tapi di bahagian belakang Sumpah dengan adanya Ogi Shadow Kill. Namun begitu, belum cukup damage untuk mendapatkan sebarang kill sebentar tadi. Yap, tepat sekali. Ini menunjukkan kenapa pasukan PH atau pasukan Filipin tidak mampu untuk melakukan serangan, kerana dengan adanya advantage healing yang dilakukan oleh pasukan Malaysia menyebabkan pasukan Filipin terpaksa double the effort untuk menjatuhkan pemain-pemain pasukan Malaysia. Jadi ini memberikan gambaran pasukan Malaysia akan bermain dengan lebih agresif berbanding dengan pasukan Filipin. Tetapi harus diingat, 3D Gaming, kalau item dia dah siap, itu akan menjadi satu perkara yang buruk kepada pasukan Malaysia. Pasukan Filipin terus saja melakukan serangan terhadap Turtle di minit yang keempat ini. Tetapi apa yang akan berlaku? Oh, kita lihat Real World Manipulation sekali lagi telah dibuka, tetapi Sumpah akan dijatuhkan terlebih dahulu dan di tengah-tengah medan pertarungan. Oh haha, berjaya untuk mendapatkan double kill dengan begitu mudah sekali. Yuji akan mengikuti langkah rakan-rakan pasukan Filipina sebentar tadi. Pasukan Filipina 3 yang telah dikorbankan, akan tetapi mereka masih lagi berjaya untuk mendapatkan turtle dan mereka berjaya untuk menjatuhkan helikopter pada masa yang sama. Kemungkinan dah bukan kemungkinan lagi, tarik di bahagian bawah, random berjaya untuk menjatuhkannya. Yap, kalau kita bercakap tentang kill, yes, pasukan Malaysia berjaya mendapatkan 7 kill, tetapi dari segi objektif dan juga natural objektif, pasukan daripada Filipin berjaya mendapatkan kelebihan tersebut. Dan kita dapat saksikan bagaimana 3D Gaming sekali lagi berjaya dijatuhkan buat kali yang kedua. Kali ini diberikan kepada helikopter dan seorang lagi pemain daripada pasukan Malaysia, iaitu Oaha selaku jungler utama, berjaya dijatuhkan. Dari segi objektif, dari segi mendominasi map, pasukan Filipin mempunyai kelebihan, tetapi dari segi team fight, pasukan Malaysia tampak lebih kuat, Adin. Ya, benar sekali. Pasukan Malaysia daripada sudut team fight lebih kemas, lebih teratur pergerakan mereka dan memberikan fokus yang tepat kepada arah ataupun hero-hero yang harus dijatuhkan oleh mereka terlebih dahulu. Belacan telah menggunakan Feather Strike, tapi cepat saja diberhentikan sebentar tadi. Ikuto akan dijatuhkan, tetapi Daddy Hood, satu Tyrus Revenge dan Tyrus Rage yang begitu baik memerangkap dua ahli pasukan pihak lawan dan kemungkinan random akan dijatuhkan terlebih dahulu. Belacan gerakannya agresif, cuba nak mendapatkan Sumpah dan Yuji, akan tetapi cukup sahaja Bombong dan juga random dijatuhkan sebentar tadi. Sumpah masuk semula, tapi Daddy Hood, satu gerakan yang cantik tetapi bukan mudah nak menangkap Hayabusa ini. Ya, saya tak pasti adakah itu accident atau by design, tetapi apa yang dilakukan oleh Daddy Hood sebentar tadi, Tyrant Revenge yang cukup baik bersama-sama dengan Tyrant Rage menangkap dua pemain di kala Yuji menggunakan Real World Manipulation di saat-saat akhir. Jadi ini menunjukkan bagaimana strategi yang dilakukan oleh pasukan Malaysia cukup menakjubkan dan berjaya untuk mendapatkan kill demikian, dan mereka juga berjaya mendapatkan turret pertama buat pasukan Malaysia. Mereka kena sentiasa sustain dengan momentum mereka kalau mereka nak dapatkan kemenangan. Dan kita lihat item yang telah pun disiapkan oleh helikopter. Item pertama iaitu Endless Battle telah pun disiapkan. Sementara itu, apa yang akan berlaku? Sumpah berjaya menjatuhkan sekali lagi Oaha, dan ini akan beri peluang kepada pasukan Filipin untuk mendapatkan turtle mereka kali yang ketiga berturut-turut, Adin. Ya, benar sekali. Oaha berada dalam kedudukan yang tidak sepatutnya beliau berada, terus saja dimusnahkan dengan begitu pantas, dan kerana ataupun ketiadaan Oaha menyebabkan pasukan Filipina berjaya untuk mendapatkan turtle yang terakhir sebentar tadi. Lihat bagaimana Real World Manipulation telah dibuka oleh Yuji. Damage yang begitu besar telah dilontarkan, tetapi Belacan membalaskan semula dengan Feather Strike beliau. Lihat bagaimana Sumpah akan cuba masuk untuk mendapatkan kill, cuma mendapatkan purple buff sahaja mungkin menjadi objektif mereka. Last Insanity telah dibuka oleh Randall, cuba nak melarikan diri, tetapi Cyclone Sweep daripada Oaha memperlahankan gerakan Xbox tersebut. Ikuto mungkin akan menjadi mangsa keadaan sekarang ini. Ogi Shadow Kill telah dilontarkan, akan tetapi Ikuto masih lagi sempat untuk menyelamatkan diri. Namun 3D Gaming long range Spear of Destruction mengkorbankan impian Ikuto. Ada sebab kenapa ultimate itu dipanggil Spear of Destruction. Dia terus destruct
nyawa Ikuto sebentar tadi. Tapi kita dapat saksikan apa yang akan berlaku. Tadi Gaming terus saja berjaya dijatuhkan. Satu pembalasan kill yang baik dilakukan oleh pasukan daripada Malaysia dan mereka akan mendapatkan bom-bom helikopter. Sekali lagi menunjukkan kenapa Clean ni sangat-sangat OP apabila 3 pemain daripada pasukan Filipin berjaya dijatuhkan, adik. Ya, benar sekali. Ini pasukan Malaysia yang sangat-sangat berbeza daripada episod yang pertama, Sid. Mereka menunjukkan kemampuan, ketangkasan dan semangat mereka untuk mendapatkan kemenangan di match yang pertama ini. Helikopter, walaupun ada real world manipulation, beliau masih berdiri teguh untuk mendapatkan turret tersebut. Tetapi adanya last insanity daripada random akan mengkorbankan nyawa daripada Clean tersebut. Satu cyclone sweep dan juga ultimate daripada OHH akan menamatkan riwayat random sebentar tadi. Jadi 1 berbalas 1 di pertarungan turret bahagian bawah. Ya, dan kita dapat saksikan prestasi Bongbong di dalam game ini agak kurang menjadi berbanding di game mereka menentang Malaysia pada episod yang pertama. Penggunaan Johid beliau sangat-sangat betul-betul menakjubkan, cukup mantap corak permainan yang ditunjukkan oleh Bongbong. Tetapi apabila menggunakan Ruby, yes, ada beberapa I'm Offended yang menarik, namun begitu follow up ataupun timing dia menggunakan ultimate tersebut agak sedikit off. Tetapi kita lihat saksikan sekarang ni pasukan daripada Malaysia yang akan bergerak 5 berbaras 5 sekarang ni dengan Daddy Hood cuba charge untuk menggunakan Tidal Revenge, terpaksa membatalkan niat kerana pasukan Filipin mungkin akan beredar dan cuba mengelakkan daripada melakukan team fight di mana pasukan Malaysia sangat-sangat kuat. Tadi Gaming mampu tak dia nak larikan diri, tetapi dengan adanya holy healing daripada Ikuto mempercepatkan pergerakan pasukan Malaysia sebentar tadi. Tetapi pasukan Malaysia terpaksa mengkorbankan OHH di bahagian lot ini dan kemungkinan pasukan Filipina boleh mendapatkan lot ini tanpa sebarang masalah kerana pasukan Malaysia agak lewat untuk melakukan rotasi. Real world manipulation telah dibuka oleh UJ tepat pada waktunya untuk memperlahankan gerakan pasukan Malaysia dan belacan akan dikorbankan. 3 telah jatuh. Daddy Hood terpaksa menggunakan flicker bagi melarikan diri. Pasukan Filipina sangat-sangat bijak keputusan mereka, Sid. Mereka mengkorbankan Tadi Gaming tetapi mereka berjaya untuk mendapatkan OHH dan berjaya untuk mendapatkan lot pertama sebentar tadi. Ya, kerana apabila tiadanya OHH, mereka dah tak ada retribution, which is a very good strategy yang dilakukan oleh pasukan daripada Filipin. Dan kita lihat sekarang ni lot yang pertama telah pun muncul di bahagian atas, sementara pasukan Filipin cuba untuk memberikan sedikit pushing, memberikan sedikit tekanan terhadap pasukan Malaysia, di mana sekarang ni pasukan Filipin yang mula mendahului dari segi kutipan gol dengan 34,000 berbalas 33,000. Pasukan daripada Filipin berjaya menjatuhkan turret yang keempat milik pasukan Malaysia dan berjaya untuk menyamakan kedudukan dari segi kutipan objektif, dan satu lagi turret berjaya dimiliki oleh pasukan Filipin dengan bantuan lot yang berada di bahagian atas yang akan dijatuhkan tanpa sebarang masalah. Tetapi Daddy Hood menjadi mangsa yang pertama sebentar tadi. Ini akan memberikan ruang kepada Tadi Gaming untuk melakukan serangan di bahagian belakang. Random telah berjaya untuk menjatuhkan Ikuto. Pada masa yang sama, belacan satu penggunaan farsa yang begitu mantap mendapatkan kill pembalasan ke atas Tadi Gaming. Akan tetapi Sumpah masih lagi bernyawa. Namun begitu lihat damage daripada Solos sangat-sangat besar menyebabkan Sumpah terpaksa undurkan diri di bahagian atas. Random cubaan untuk menjatuhkan inhibitor turret ini tidak akan berjaya kerana adanya belacan selaku protector inhibitor turret milik pasukan Malaysia. Ya, dan bercakap tentang belacan, kenapa damage dia sangat-sangat kuat? Kerana 3 item combo ni yang biasanya pemain-pemain fasa akan siapkan telah pun berjaya disiapkan oleh pemain ini, iaitu Clock of Destiny, Lightning Tranchon dan juga Holy Crystal. Sebenarnya sudah cukup untuk menambahkan lagi burst magic damage yang boleh dikeluarkan oleh Farsa dan Clean yang digunakan oleh helikopter. Thunderbelt item defense yang cukup baik, memberikan sedikit magic defense dan memberikan lebih banyak damage apabila beliau menggunakan dan memberikan slow effect apabila beliau melakukan serangan. Itu antara item yang cukup baik yang telah pun disiapkan oleh helikopter bersama-sama dengan Berserker Fury untuk menambahkan lagi critical attack. Tadi Gaming, 2 item yang fokus kepada critical iaitu Scarlet Phantom dan juga Berserker Fury telah pun disiapkan. Mungkin menunggu item yang seterusnya untuk tambah physical damage atau mungkin item defense yang akan dibeli oleh pemain ini.
Ya, real world manipulation sekali lagi telah dibuka oleh UG, akan memperlahankan dan memberikan kesakitan kepada pasukan Malaysia. Namun begitu, pasukan Malaysia tidaklah terasa sangat kesakitan tersebut kerana helikopter tidak diganggu di bahagian belakang, berjaya untuk menjatuhkan bom-bom. Daddy Hood terpaksa menggunakan bouncing ball demi melarikan diri, tetapi sumpah dengan adanya Ogi Shadowkill terus saja dibuka untuk mendapatkan kill pembalasan, tetapi pasukan Malaysia sangat-sangat berdisiplin mengundurkan diri. Ikuto saja yang telah terkorban sebentar tadi. Satu defensive gameplay yang begitu mantap daripada pasukan Malaysia menebalikkan keadaan, mendapatkan 3 ahli pasukan Filipina sebentar tadi, Sif. Yep, dan kita bercakap tentang helikopter. 8 kill telah pun dimiliki oleh pemain ini dengan 9 assist telah pun berjaya dicatatkan oleh Solos. Jadi satu penggunaan clean yang cukup baik dibantu dengan Ikuto yang menggunakan Rafaela, menyebabkan kenapa clean ini sangat-sangat berbisa. Rafaela sendiri 17 assist telah pun dimiliki oleh pemain ini, paling tinggi di dalam Lane of Dawn buat masa sekarang, yang kita sudah hampir memasuki minit yang ke-14. Pasukan Malaysia maafkan saya, mereka kena bermain dengan lebih berhati-hati kalau tak nak mereka kena comeback dengan pasukan Filipin. Ya, pasukan Filipin sekarang ini perlu berhati-hati kerana rotasi telah tiba daripada pasukan Malaysia di arah tepi. Namun begitu, UG datang tepat pada waktunya dengan membuka real world manipulation. Tadi gaming ada Spear of Destruction akan dilepaskan, tetapi tidaklah cukup damage daripada ultimate tersebut. Namun begitu, bom-bom satu tarikannya begitu baik memaksa pasukan Filipina terus masuk sekarang ini, tetapi telah tersiap sedia dengan Anya Cyclone Sweep terus saja diguna pakai untuk mendapatkan kill pembalasan. Tadi gaming terpaksa mengundurkan diri, tetapi helikopter terus saja menggunakan flicker mendapatkan satu kill yang sangat-sangat penting, menjatuhkan 3D Gaming sebentar tadi. Sumpah di bahagian belakang, adakah beliau akan masuk dan melakukan serangan hendap sekarang ini? Turret ataupun inhibitor turret di bahagian bawah telah dimusnahkan. Ini perkara yang baik untuk pasukan Malaysia merampas lot yang kedua ini, Luminous Lot. Akan tetapi sumpah masih lagi berlega-lega dekat kawasan tetapi telah di zone out dengan begitu baik, dan dengan adanya little counter akan securekan kill ke atas lot tersebut. Dan sumpah sekarang ini walaupun adanya Ogi Shadowkill masih lagi sempat untuk melarikan diri. Dia masuk semula sangat-sangat lincah pergerakan daripada sumpah ini, tetapi dengan kapak yang begitu besar terus saja menendang sumpah keluar daripada medan pertempuran. UG telah membuka dia punya real world manipulation, kombinasi di antara bom-bom juga akan menarik pasukan pihak lawan. Terpaksa mencari UG di bahagian belakang, akan tetapi bom-bom selaku frontliner pasukan Filipina masih lagi berdiri, masih lagi bernyawa untuk memberikan UG kill tersebut. Tetapi belacan masih lagi duduk di bahagian belakang, berjaya untuk mendapatkan double kill. Ya, meta double support yang ditunjukkan oleh pasukan Malaysia sebentar tadi cukup menakjubkan. Mereka memang sememangnya kuat apabila melakukan team fight, dan ini akan berikan lebih banyak kelebihan kepada pasukan Malaysia untuk melakukan serangan, especially apabila pasukan Filipin yang sekarang ni terpaksa bermain dengan 2 orang pemain saja, iaitu Sumpah dan juga Teddy Gaming. Random baru saja hidup, sekarang ni mereka terpaksa bermain secara bertahan, hanya memerlukan 2 saja inhibitor turret daripada pasukan Filipin yang boleh dijatuhkan oleh pasukan Malaysia. Dan kita lihat damage yang boleh dikeluarkan oleh Teddy Gaming yang telah pun menyiapkan Malefic Raw bersama-sama dengan Endless Battle selepas Scarlet Phantom dan juga Berserker Fury. Item yang kedua pertama telah pun dimiliki oleh pemain ini berjaya disiapkan, tetapi clean. Sangat-sangat hebat pemain ini. Item yang terakhir disiapkan merupakan Radiant Armor, satu item yang bijak apabila untuk counter balik damage yang boleh dikeluarkan oleh Eve ketika dia menggunakan real world manipulation. Jadi agak sukar untuk menjatuhkan clean. Lagi-lagi adanya belacan di bahagian belakang, adanya Daddy Hood di bahagian hadapan, dan juga Ikuto yang akan sering saja melakukan healing. Sekarangnya Adin, real world manipulation terus saja dibuka, berjaya menangkap 3 orang pemain, tetapi berjaya untuk keluar daripada ultimate yang dikeluarkan oleh UG sebentar tadi. Tetapi sekarang ni safe, Teddy Gaming perlu berhati-hati. Beliau ada di dalam bush, namun begitu ada 4 namun 5 ahli pasukan Malaysia yang mengelilingi Teddy Gaming. Ini Daddy Hood cuba menggunakan Tyrant Revive dan juga menggunakan Tyrant Rage, tetapi Teddy Gaming dengan sangat-sangat lincah berjaya untuk melarikan diri. Dan lihat bagaimana rotasi telah tiba daripada pasukan Filipina. Namun pasukan Malaysia sangat-sangat bijak, sangat-sangat berdisiplin mengundurkan diri dengan sepantas yang boleh. Untuk kedua-dua pasukan ini, syarat kemenangan mereka harus jatuhkan marksman pasukan pihak lawan. Untuk pasukan Malaysia kena jatuhkan Teddy Gaming terlebih dahulu, dan pasukan Filipina kena jatuhkan helikopter terlebih dahulu, barulah mereka
boleh melakukan pertarungan yang lebih mantap, yang lebih cantik untuk diri mereka. Dan kerana itulah dua-dua marksman ini jaga positioning mereka dengan sangat-sangat berhati-hati, tidak ingin melakukan sebarang kesilapan daripada segi kedudukan mereka ataupun positioning mereka di dalam team fight nanti. Ya, tapi yang menariknya, kedua-dua marksman ni langsung tidak memiliki retribution. Jadi, kalau mereka fokus kepada marksman tetapi retribution pihak lawan seperti Sumpak dan juga Wahab masih lagi hidup, itu akan menyebabkan mereka menghadapi sedikit kesukaran, especially apabila mereka memulakan serangan terhadap Lord. Tetapi seperti yang dikatakan oleh Adin, helikopter yang menggunakan Glint cukup berbahaya, cukup sakit damage yang boleh dikeluarkan. Memang patut dijatuhkan terlebih dahulu, menyebabkan pasukan Malaysia tiada lagi damage dealer yang boleh mengeluarkan damage yang sangat-sangat besar. Tetapi sekarang ni random di-evade, diasak dengan 3 orang pemain. Adakah dia mampu melarikan diri? Dan nampaknya berjaya, dan mungkin kedua pasukan menunggu lot yang seterusnya akan muncul kurang daripada 5 sangat, Adin. Ya, benar sekali. Untuk helikopter perlu berhati-hati. Kalau beliau terkena stun, sama ada daripada Ruby, sama ada daripada Moskov, maka itulah kematian yang sangat-sangat tidak bermakna untuk helikopter. Jadi harapnya beliau boleh jaga kedudukan beliau dan bergerak bersama-sama dengan ahli pasukan Malaysia tersendiri. Dan lihat bagaimana di bahagian tengah, random akan dikejar dengan begitu agresif sekali. Bom-bom menggunakan I'm on Fender. Daddy Hood terus saja melakukan zoning out yang begitu baik ke atas Zuji. Tetapi lihat di bahagian belakang, adanya Teddy Gaming, adanya Sumpak. Daddy Hood seorang pemain di bahagian paling hadapan sekali. Yuji terpaksa menggunakan flicker bagi melarikan diri. Agak kucar kacir sedikit team fight yang telah dilaksanakan sekarang ini. Belacan terus saja membuka Feder Astral, dan itulah Q untuk Sumpak masuk menggunakan Ogi Shadow Kill. Tetapi lihat di bahagian atas, Teddy Gaming masih lagi ada dekat Crystal pasukan pihak lawan, dan beliau terus saja menghentak Crystal ini. Cuba sedaya upaya untuk menghentikan serangan, tetapi Teddy Gaming IQ 18,000 menamatkan perlawanan pertama ini.